kebangsaan yang melampau ataupun keuniversitian yang melampau juga merosakkan imej muslimah ini. Maka dengan sebab tu kita bincang hari ini bagaimana untuk melihat fikrah yang jernih. Yang sebelum tu kita akan lihat berkenaan tentang akal. Bila kita bincang berkenaan fikrah tadi merujuk kepada akal, pemikiran dan sebagainya. Okey. Ringkasnya di sini, bila membicarakan berkenaan tentang akal, Imam Syafi'i kata tempat akal ni di qalbun. Bukan kalbun anjing. Di qalbun. Bahasa Melayu kita sebut kalbu. Ini bahasa yang sedikit romantik lah. Jarang kalau kita sebut bagaimana kalbu kamu. Dia tak sebut macam tu. Macam mana kedudukan hati kita. Jarang kita sebut kalbu. Kalbu ni biasa bahasa puitis lah. Okay? Persuratan. Okay. So that Imam Syafi'i kata tempat ni adalah di qalb. Apa yang dimaksudkan kalau kita tengok dalam Quran kan, ada satu ayat yang panjang menyebut bahawa lahum qulubun la yaqiluna biha ataupun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ini antara ayat yang menyebut bagaimana dia sebut bahawa hujahnya akal itu letaknya di qalbun, di hati. Terjemahan Melayu hati. Terjemahan lain mungkin dia jadi lain. Kalau bahasa Inggeris orang tak sebut sebagai liver kan? Liver. Dia akan sebut heart kan? Okey. Tak apa. Jangan clash pandangan berkenaan tentang terjemahan. So that dia kata sebab ayat-ayat yang refer kepada akal ini ataupun berfikir ini, ada beberapa tempat yang rujuk kepada tempat berfikir tersebut, dan tempat itu adalah qalbun, iaitu hati. Manakala Imam Hanafi kata bahawa akal itu letaknya di mukh. Mukh ni adalah otak. So macam mana orang-orang medik? Mana yang betul? Antara qalbun itu kita ketepikan liver lah kan. Okay, semua agree bahawa bukan liver. Tak ada orang kata bahawa berfikir dengan menggunakan liver. So that antara heart dengan brain. Ada yang menghujahkan bahawa dalam heart itu ada brain. Ini punya program Syafi'i. Dah confused ngantuk. So macam mana orang medik? Saya nak dengar juga, saya nak berkongsi ilmu. Mana yang betul? Brain. Ada yang menghujahkan kalau brain mati, semua mati. Ada seorang sahabat saya, Dr. Cik Anwar, dia kata kalau brain damage, dia semua dah tak berfungsi lah. Betul? Sebab ada penghujahan yang menyatakan bahawa dalam hati itu ada brain juga. Brain, wallahu alam bentuk kecil ke bentuk. Macam mana? Tak ada kata sepakat. Maknanya kita kena buat research. Yes. Kita kena kebukakan dengan fakta-fakta. Barulah bila kita sampaikan kepada orang yang tak percaya Islam ataupun sebagainya, mereka akan terkesima. Terkesima tahu? Terkesima. Terganga dan tergamam dengan hujah-hujah dan fakta yang kita kebukakan. Apa yang nak dipertekankan? Bagaimana dalam Islam akal ini diberikan penekanan dan juga di-highlightkan kepentingannya. Dengan sebab tu banyak ayat kita jumpa la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Apa pengertiannya? Mudah-mudahan semoga kamu menjadi golongan yang berfikir, yang berakal, yang menggunakan akal. Dengan sebab akal ini
adalah something yang sangat istimewa berbanding yang membezakan kita antara kita manusia dengan haiwan. Yang membezakan kita mungkin dengan tumbuh-tumbuhan dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dengan sebab tu Allah menyatakan bahawa bagaimana Allah sebut bahawa kejadian kita di dalam keadaan ahsanut taqwim, sebaik-baik kejadian. Yes. Jin ada akal. Macam ni? Jin ada akal. Jin. Jin. Wallahu a'lam. Sefaham saya, jin ada akal juga. Ini bukan satu fakta. Saya punya kefahaman. Okay? Berdasarkan kepada apa yang dibaca dan sebagainya. Okay? Sebab dia boleh berfikir, merancang strategi dan sebagainya. Macam ada akal. Macam ada akal. Tetapi kalau jumpa fakta yang menyatakan jin tidak berakal, saya bersedia untuk tarik balik kenyataan. Okey? Set fair. Kalau tadi Imam Muhammad cakap akal ada otak dengan hati. Bila jin ada otak dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Cuma bila membicarakan yang Imam Syafi'i, Imam Hanafi tadi, dia refer kepada perbincangan di kalangan manusia. Kita bincang berkenaan tentang jin. Again, ini satu topik untuk kita buat research. Sama ada jin berakal dan berhati, ataupun mereka tidak punya akal dan berhati. Sebab jin ni kejadiannya berbeza dengan manusia. Jin dijadikan daripada api. So kalaupun ada hati dan ada akal, dia adalah akal dan hati yang sesuai dengan api. Dia tak bolehlah akal kira dia dijadikan daripada api, tiba-tiba akal dan juga hati dia tanah, terbakar. Okey? Tapi saya secara jujur tidak pernah mengkaji secara khusus berkenaan tentang kejadian jin. Yes. Macam mana? Yes. Perbahasan berkenaan tentang jin, dia ada perbahasan yang agak kompleks. Dengan sebab ada jin yang beriman dan ada jin yang tidak beriman. Okay? So kalau kita nak bincang berkenaan tentang mengenali jin, jadi so that saya hold dulu. Kalau kita ada mungkin proof dua, boleh kot organizer boleh consider untuk siri mengenali jin. Tapi tak apa, that's ilmu. Okay? Saya tak menolak kepentingannya untuk kita tahu. Tapi dalam masa yang sama, mungkin bukan hari ini. Okay? Dan saya pun tidak bersedia sebelumnya untuk, dan saya tak suka untuk menyatakan something yang saya tak kaji dengan betul atau sekurang-kurangnya ada reference. Bolehlah ambil pandangan tu pandangan, tapi that's not the best way saya kira. Okay? Ada soalan lain ke? Selain daripada jin. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dimaklumkan ada tinggal dalam 25 minit. So insya-Allah saya cuba untuk ringkaskan lagi. Maka dengan sebab akal yang membezakan kita, dan biasa orang sebut bahawa dia membezakan antara manusia dan juga manusia dan haiwan. Tak pernah disebut bahawa akal membezakan antara manusia dengan jin. Okey? So tak apa, kita tinggalkan jin. Dan seterusnya bila membicarakan berkenaan ini, bila akal ini mempunyai peranan yang sangat penting, maka dengan sebab itu ia perlu untuk diberikan perhatian dan prioriti. Sehingga bila kita bincang tadi kisah keluarga Yasir, dia antara menjaga agama dengan menjaga nafs. Nafs ni bukan nafsu, diri. Menjaga ruh.
menjaga nyawa lah, menjaga nyawa. Perbincangan berkenaan tentang akal diletakkan dalam kebanyakan rujukan kitab-kitab yang utama sebagai yang ketiga, hifzul aql. Maka dengan sebab tu antara perkara yang digariskan dengan dijatuhkan hukuman hudud yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah adalah refer kepada hukuman orang yang minum arak dan perkara-perkara yang melibatkan arak. Betul? Saya pun tidak bercadang untuk menguraikan panjang lebar berkenaan tentang hukum hudud. Okey? Itu seminar hudud pula banyak. Tapi bagus. Inilah daripada kita lepak-lepak, pergi layan shopping dekat mana? Shopping Oxford Street. Betul, Oxford Street. Liverpool Street ke ataupun Edgware Road ke, itulah mana-mana. Kan lebih bagus kalau kita duduk-duduk macam ni. Tak semestinya duduk macam ni lah. Mungkin boleh duduk dalam masjid, mungkin juga boleh duduk dekat park ke dan sebagainya. Kita bincang tentang seminar-seminar kita ni. Dah banyak dah. Okay. Dan dalam konteks ini, kadang-kadang kita kata bahawa kadang-kadang ada kebaikan ataupun idea-idea daripada pihak lain. Sebab bila kita sebut bahawa Islam memuliakan akal dan memberikan ruang kepada akal, tapi dalam masa yang sama ia punya had. Apa yang diyakini sebagai Muslim, yes, kita boleh menggunakan akal semaksimum mungkin, tetapi ia ada had. Ada benda yang kita tak boleh rely kepada logik semata-mata. Okay? Dengan sebab tu, bila bincang berkenaan tentang sifat Allah, kejadian Allah, dia adalah something yang di luar, beyond kita punya reach. Okay? Kita tak mampu dan dinasihatkan kepada kita supaya tidak berfikir panjang lebar berkenaan tentang zat Allah. Sebab memang kita tak mampu. Bukan setakat kita yang tak mampu, malah para Nabi dan Rasul pun. Kan ada peristiwa bagaimana Nabi Musa, kan? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya tak mampu untuk tengok, nak menggambarkan bagaimana itu Nabi. Kita ni orang biasa, so that lagilah tak mampu untuk sampai ke tahap-tahap yang seperti itu. Namun begitu, bila kita jumpa kebaikan-kebaikan di tempat-tempat lain, alhamdulillah ada sahabat kita dah bangun satu kesungguhan yang perlu untuk dipuji. Kalau semua bangun pun, saya sangat-sangat bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dengan sebab itu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa al-hikmah qalatul mu'min. Kadang-kadang ada kebaikan yang datang daripada contohnya daripada ahli falsafah Greek. Ada kebaikan yang datang daripada intelek dari UK. Ada yang datang, maknanya yang bukan Muslim. So, bagaimana kita deal dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa? Panduan yang paling asas adalah ini. Kebaikan-kebaikan itu adalah asalnya daripada Islam. Dan ini antara benda-benda yang perlu untuk kita berikan perhatian. Dan kita pindah kepada perkara yang seterusnya. Ada berapa minit? Siapa yang boleh? 16 minit. Saya ringkaskan. Signifikan. Fikrah yang jernih, fikrah yang clear, fikrah yang jelas. Pertama, membebaskan diri daripada keterikatan dan kesetiaan kepada selain Allah. Yang kedua, membebaskan diri daripada segala pengaruh selain pengaruh sibghah ataupun acuan Allah. Yang pertama, menegaskan kepada kita bahawa pentingnya kita ada fikrah yang clear supaya tak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita letakkan keyakinan dan kepercayaan serta kepatuhan. Pengabdian kita tidak kepada penyanyi. Pengabdian kita tidak kepada pemain bola. Pengabdian kita tidak kepada tokoh-tokoh individu-individu tertentu.
Tetapi sebaliknya pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana fikrah itu akan filter. Kalau ada kebarangkalian untuk divert kepada hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita memang tak sembah penyanyi. Tapi kadang-kadang kita sedikit terlupa bagaimana kita sanggup contohnya untuk melewatkan solat demi mendengar alunan merdu penyanyi-penyanyi tertentu. Kadang-kadang kita sanggup berjaga malam untuk, kat sini tak perlu jaga malam lah, untuk tengok Premier League ke, World Cup ke, ataupun seumpamanya, sehingga terkulai layu sebelum subuh dan subuhnya terlepas. Dia tak perlu kepada nak sembah-sembah pemain South Africa ke, ataupun nak memuja-muja, letak dalam dalam baju ke apa ke, penyanyi pula, pemain dari negara-negara yang penyanyi pemain dari Spain ke sebagai juara World Cup ataupun semua. Tetapi kadang-kadang begitu melebihkan keseronokan menyaksikan aksi mereka berbanding dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya membebaskan diri daripada segala pengaruh selain pengaruh sifat Allah. Maknanya di sini muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita akan memastikan bila sebut acuan Allah datangkan Islam ini di dalam bentuk yang sifatnya inqilab. Kita akan tengok nanti ciri-ciri fitrah Islam yang antaranya adalah inqilabiyah. Inqilab ni maksudnya macam air. Bila masuk dalam botol, dia akan mengisi seluruh botol. Maksudnya, bila dia masuk satu, dia masuk keseluruhan. Itu sifat Islam. Maknanya Islam datang dengan segala bentuk perkara untuk mengisi. Kalau kita umpamakan kehidupan ini seumpama botol tu tadi, mengisi botol, Islam bukan isi separuh. Islam bukan isi di pangkal ataupun di bawah sahaja, tetapi Islam mengisi keseluruhan. Okey, so kita masuk teruslah kepada ciri-ciri fikrah Islam. Kalau boleh untuk diringkas, kenapa perlu untuk kita bergantung kepada fikrah Islamiah ini? Fikrah Islamiah ini bukannya saya kata, bukan juga orang lain kata, bukan orang North, bukan orang Orik, bukan orang Newcastle yang kata, tapi ia adalah something yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan ia unik. Itu yang menjadikan ia lebih daripada yang lain, sebab ia bersifat rabbani. Maknanya kita kata kita ada fikrah Islam, itu bukan fikrah ciptaan kita, tetapi ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pasti, zero defect. Tak ada sebarang kelemahan, tak ada sebarang kekurangan. Sebab ia adalah di luar daripada ciri-ciri ataupun sifat manusia. Dia adalah Rabbani. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yang seterusnya syumul. Benda ni ada sebenarnya. Siapa yang ambil tasawuf Islam zaman-zaman SPM? Ada kan? Apa bincang sifat-sifat Islam. Betul? Saya pernah zaman muda-muda dulu mengajar tasawuf Islam. Yang seterusnya syumul. Fikrah Islam adalah fikrah yang syumul. Bila cakap berkenaan Islam, apa yang kita sering gambarkan bila sebut Islam? Ramai orang yang akan nampak, sebab tak ada masa ni saya kurang bertanya-tanya. Ramai yang orang akan nampak bahawa Islam digambarkan dengan ritual, ibadah. Islam adalah sembahyang, Islam adalah zakat, Islam adalah puasa. Jarang orang nampak bila sebut Islam, Islam adalah satu sistem ekonomi. Jarang orang nampak bila kata bahawa Islam adalah sistem politik. Malah ada sebahagian yang adopt bahawa politik ini kotor.
Adakah Islam tak ada politik? Adakah politik itu something yang kadang-kadang bukan sedikit yang rasa bila sebut politik meremang, bukan meremang bulu roma. Dia rasa fobia, yes, fobia. Trauma macam ekstrim juga, fobia lah. Sedangkan kalau Islam tanpa politik, Islam lemah. Islam tanpa politik, Islam kurang. Then what's so special about Islam? Kalau Islam tak mampu menyelesaikan masalah politik, kalau Islam tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sosial, kalau Islam tidak mampu untuk menyelesaikan yang kotor, yes kotor, yang rasuah bukan Islam. Yang katakan politik wang, katakan politik wang bukan Islam. Apa lagi yang biasa kata kotor-kotor? Tipu, pengundi hantu, katakan. Pengundi hantu bukan Islam. Dan lain-lain yang kadang-kadang benda-benda ni digunakan oleh sebahagian daripada mereka yang sebenarnya tak suka Islam memerintah, maka dijadikan sebagai alasan supaya kita tak involve dengan perkara-perkara yang membabitkan menentukan pemerintahan negara contohnya. That's politik. Bila Rasulullah SAW tampil, maka Rasulullah SAW membawa suatu model pemerintahan. Okey? Rasulullah bukan setakat ajar solat, Rasulullah bukan setakat ajar berpuasa, tetapi Rasulullah ajar bagaimana untuk buat pact. Pact ni apa? Perjanjian. Perjanjian antara Muslim dengan non-Muslim. Dengan Yahudi bagaimana? Dengan Kristian bagaimana? Ini bukan solat. Ini adalah menyelesaikan masalah politik semasa dan seumpamanya. So that bila bincang berkenaan tentang fikrah Islamiah, sepatutnya kita lihat bahawa Islam is semua benda. Apa terjemahan yang terbaik kepada syumuliah ni? Sempurna is perfect. Menyeluruh. Okey? Menyeluruh. Menyeluruh apa dalam bahasa Inggeris? Holistik. Okey, holistik. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihkan, perkara yang seterusnya Inqilabiyah, saya dah sebut tadi, bahawa bila Islam masuk, dia akan mengisi semua. Dia tak boleh jadi ataupun bahasa yang mudahnya merubah. Maknanya bila Islam masuk, dia akan replace jahiliyah. Bila Islam masuk, dia akan gantikan sistem yang tidak Islamik. Bila Islam masuk, dia masuk secara keseluruhan, merubah keseluruhan kehidupan. Okey? Merubah tidak semestinya semua tukar. Daripada baju color biru jadi semua color merah. Tidak macam tu. Tapi mengubah, dia ada beberapa perkara. Contohnya, kalau benda yang memang telah sedia ada baik, maka change yang dilakukan adalah dengan mengekalkannya ataupun menambah jadi lebih kuat. Dia tak semestinya bila kata merubah, dia keluarkan. Tapi apa yang nak diberikan penekanan kat sini? Bagaimana bila kita kata bahawa kita nak perjuangkan Islam ataupun kita nak membina fikrah Islam yang ada pada diri kita, kita tak boleh untuk Islam pada ibadah, tetapi untuk ekonomi best lagi kapitalism. Maka ekonomi kapitalism. Politics apa yang best? Sekular. Bukan. Bukan statement, maknanya apa sistem yang ada? Sekular katakan. Kalau katakan apa lagi? Sistem sosial, freedom, kebebasan yang tiada had, katakan. Dia tak jadi macam tu. Bila sebut Islam pada kepala, Islam juga pada badan, dan kita pun boleh tengok. Kalau katakan badan Amin, kepala Amy, kita pun tak boleh nak panggil Amin, betul? Kita akan panggil Ami ataupun nama-nama lain. Ini tidak cuba untuk menimbulkan gosip-gosip liar ataupun semua. Just nak bagi contoh, as simple as that. So kalau kita nak ambil sistem ibadahnya Islam, sistem solatnya Islam, tapi sistem perbankannya tidak Islam, adakah kita menjunjung fikrah Islamiah?
Pastinya tidak. Dengan sebab percampuran walaupun sedikit akan menyebabkan Islam itu terkesan dan Islam itu tidak tertampil pada wajah yang sebenar. Okey. Dan yang seterusnya adalah alam. Islam ini bersifat universal. Universal means Islam bukan untuk orang London sahaja. Islam juga bukan untuk orang Dundee sahaja. Islam bukan untuk orang Afrika. Islam bukan untuk orang Arab. Tetapi Islam ini untuk semua. Semua orang wajar untuk mendapat Islam yang sepatutnya. Islam untuk student, Islam juga untuk cikgu. Cikgu pun student. Islam untuk cikgu, Islam juga untuk penoreh getah. Islam untuk penoreh getah, Islam juga untuk pesawah padi. Malah kalau katakan pesawah padi itu lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi lebih baik daripada penoreh getah yang tidak bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan yang seterusnya. Waqi'ah adalah realistik. Islam ini dia sesuai untuk setiap masa dan keadaan. Islam sesuai zaman Rasulullah yang ada Bilal, yang ada Ammar dan seumpamanya. Islam juga sesuai untuk zaman generasi Y, generasi milenium. Islam sesuai untuk orang-orang yang berada di kutub utara, kutub selatan. Islam juga sesuai untuk orang yang berada di padang pasir. Nak menggambarkan bagaimana Islam ini boleh disesuaikan. Contohnya, kalau kita kat sini, kita masih lagi boleh menentukan waktu kan. Sebab kita punya ada waktu siang, waktu malam. Tapi ada tempat yang memang sepanjang masa malam dan sepanjang masa siang. So tempat-tempat yang macam ni wajib solat ke tak? Wajib. Islam realistik. So apa panduannya? Antara lain penyelesaiannya adalah refer kepada kawasan yang terdekat. Okey? Ada penyelesaian yang menunjukkan bahawa Islam ini tidak beku. Islam boleh sesuai kat mana-mana. So, kita tak boleh bagi alasan sebab aku dekat Dundee, so tak wajib solat. Aku dekat kutub utara, so qada je lah. Dengan sebab sepanjang waktu adalah waktu siang ataupun waktu malam. Kita hampir habisan masa. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yes, sabat dan al-murunah. Al-murunah is flexibility. Itu pun ada juga. Dan murunah fleksibel. Sabat adalah apa nak kata, tetap. Dalam Islam ada unsur-unsur tetap, dan dalam Islam ada perkara-perkara yang bersifat fleksibel. Ini pun dalam buku tasawuf Islam dimasukkan. Cuma saya menegaskan bahawa perkara yang 5 ini adalah paling basic, bahawa kita perlu ada di dalam kita menjunjung fitrah Islam. Dan sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita berkenaan tentang Islam tadi, bagaimana kita meletakkan Islam pada kepala, badan, tangan dan sebagainya. Islam itu adalah politik, Islam itu adalah negara, Islam itu adalah sosial, Islam itu adalah ekonomi, Islam adalah segala-galanya. Memang Islam ada jawapan yang perlu untuk dibina dalam diri kita masing-masing adalah minda Islam first. Apa yang dimaksudkan dengan minda Islam first ini, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Kalau boleh untuk diringkaskan sebagai conclusion kita bersama. Pertama, Islam sebagai sistem kehidupan. Yang kedua, Islam sebagai penyelesai masalah. Kan baru-baru ni orang sibukkan berkenaan tentang buah anak. Dah ada penyelesaian dari sudut Islam. Islam offered, kita bukan datang untuk merawat, but Islam memberikan penekanan kepada apa yang disebut sebagai preventive measures. Pencegahan itu perlu.
Merawat, yes. Kalau memang dah terlanjur, kalau memang dah ada tindakan, tapi bukan itu yang sepatutnya difokuskan. Kan ada usaha-usaha kata nak buat satu apa ni, macam pusat sekolah untuk remaja-remaja yang bermasalah ni dan sebagainya. Kemudian disediakan pula macam center untuk buang anak. Jaga anak-anak yang okey, that's fine. Boleh diteruskan. Tetapi apa yang lebih penting adalah pencegahannya. Bagaimana enforcement dari segi untuk menolak ruang-ruang. Ialah anak ni dia tak tiba-tiba datang daripada langit tiba-tiba melekat dekat daun. Tak. Anak tak muncul dari cendawan apa ni, mekar ke, tiba-tiba keluar anak kat situ. Tak. Ataupun daripada bunga melur ke, bunga kantan ke, bunga tai ayam ke. Dia tak jadi macam tu. So anak ni prosesnya at least paling cepat yang boleh keluar dan dalam 7 bulan kan. Itu pun paling cepat. Adalah kes-kes yang 6 bulan, tapi very rare cases lah kan. Yang biasanya adalah 9 bulan. So proses pencegahannya adalah yang sebelum 9 bulan, yang bergaul bebas, yang terbuka untuk konsert ke, hub, hiburan malam dan sebagainya. Ini adalah punca-puncanya. So that benda-benda ni yang perlu untuk diselesaikan. Bukan setakat menawarkan rawatan, tetapi pencegahan. Orang medik pun akan bagi nasihat untuk kalau dah ada simptom-simptom ni, cuba untuk jauhkan. Betul? Orang medik tak kata, okey tak apa, sakit dulu, then kita rawat untuk memastikan doktor dengan itu. That's not a professional doctor. Tak kan? Okey. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan seterusnya Islam adalah yang tertinggi. Ini yang disebut oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la anhu. Okey, dan sebagai kesimpulan ini, last kali kita dengar sedikit pesan. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama untuk sesi fikrah yang jernih.
akhir tu, sama-sama kita membina fikrah yang jernih. Islam bagaikan air yang jernih, yang sepatutnya kita pastikan diri kita juga sama-sama dijernihkan dengan keindahan Islam yang mampu menawarkan, bukan setakat perkara-perkara yang bersifat rawatan, tapi juga perkara-perkara yang bersifat pencegahan. Dan kembalilah kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.